terpaksa jadi gelandangan hampir 2 minggu gara-gara tidak dapat rentas negeri. Agensi Keselamatan Cyber Negara pandang serius ancaman dikeluarkan kumpulan penggodam Anonymous Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Niat menziarahi keluarga di Simpang Renggam, Johor bertukar sadis apabila sepasang suami isteri dan anak tunggal mereka terpaksa menjadi gelandangan hampir 2 minggu di Johor Bahru. Di tempat-tempat lain, mereka yang mengalami nasib sama mungkin lebih ramai. Sepanjang tempoh itu, Muhammad Khairil Karim, 38 tahun dan isteri Hamidah Kadir, 36 tahun, terpaksa membawa bersama bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Mereka terpaksa menumpang di rumah keluarga angkat di Kampung Melayu Majidi, Johor akibat tidak boleh merentas daerah maupun negeri. Tidak mahu menambah beban keluarga angkat, 3 beranak itu menunggu di sekitar pusat pengedaran makanan bagi mendapatkan bantuan makanan sebelum pulang di sebelah malam. Keadaan tambah sukar buat mereka apabila dokumen milik Muhammad Khairil hilang ketika menunggang motosikal. Terpaksa tunggulah ni anak balik. Anak ni ada check up kan, tu yang terpaksa tangguh tu. Pergi sini pun tak boleh, dia suruh balik sana balik. Bantuan yang dihulurkan Kerajaan Negeri Johor melegakan pasangan suami isteri itu. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor, Muhammad Hapil, tidak termasuk keluarga Muhammad Khairil sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Seramai 8 individu yang terkandas telah dihantar pulang. Kalau di seluruh negeri Johor ni, terutamanya bukan di JB saja tapi di seluruh Johor, sebagai contoh, last week iaitu di Mersing, kita pun kenal pasti keluarga, kemudian kita nak hantar juga pada malam tu dihantar ke Berah di Pahang ya. Dan sebelum itu kita hantar ke Terengganu 2 weeks ago. Dan kalau di Johor ni, di JB ni selalunya yang berdekatan iaitu di Tangkak dan Segamat dan juga di Jasim Melaka. Muhammad Khairil, isteri serta anak mereka dijangka akan dihantar pulang ke Kampung Hujung Permatang, Kuala Selangor selewat-lewatnya esok. Yang pasti bukan hanya Muhammad Khairil dan isterinya, pasangan suami isteri jarak jauh juga dibenam rentas negeri mulai esok untuk berjumpa pasangan masing-masing. Atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, kerajaan bersetuju untuk membenarkan pasangan suami isteri yang berjauhan disebabkan bekerja untuk merentasi negeri bertemu dengan keluarga masing-masing dengan syarat perlu mendapat kebenaran dan kelulusan polis Diraja Malaysia. Jadi seperti yang lain-lain juga, walaupun ada kebenaran, kalau ada kes kecemasan, kematian, memang kita benarkan tetapi perlu memaklumkan kepada pihak polis dan mendapatkan kebenaran. Kerajaan menerusi Agensi Keselamatan Cyber Negara memandang serius ke atas ancaman terhadap laman web kerajaan yang dikeluarkan kumpulan penggodam Anonymous Malaysia. Dalam satu kenyataan, Majlis Keselamatan Negara MKN berkata satu notis amaran telah dikeluarkan kepada semua agensi kerajaan agar mengambil semua langkah perlu bagi mencegah dan meminimumkan impak ancaman serangan cyber itu. Menurut MKN, pihaknya juga bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi merancang dan melihat tindakan lanjut yang boleh diambil. Kenyataan itu menyebut kerajaan turut mengutamakan keselamatan infrastruktur teknologi maklumat serta sistem kritikal negara dengan menggariskan tindakan pengukuhan sistem teknologi maklumat termasuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai berkaitan. Semalam satu video berdurasi 2 minit 29 saat telah dimuat naik di laman Facebook kumpulan itu. Antara lain mendakwa tahap keselamatan cyber negara berada di tahap yang rendah dan terdedah kepada risiko berlakunya kes kebocoran data yang serius. Ia turut mendakwa serangan cyber terhadap rangkaian data milik Angkatan Tentera Malaysia ATM sebelum ini adalah kerana kerajaan tidak menyokong usaha membangunkan sektor teknologi maklumat.
COVID-19. Sebanyak 4,076 kes sembuh dicatatkan hari ini berbanding kes baru 3,585 kes. Ini menjadikan jumlah kes aktif dengan kumpulan jangkitan meningkat kepada 40,574 kes. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 yang dicatatkan di Malaysia setakat ini ialah 190,434 kes. Untuk kes positif yang dicatatkan hari ini, Selangor masih mencatat bilangan kes tertinggi dengan 948 kes. Kuala Lumpur di tempat kedua tertinggi dengan 610 kes. Sebanyak 280 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 111 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Mana-mana individu atau syarikat yang mengiklan, mengedar atau menjual peranti kit ujian COVID-19 boleh didenda sehingga RM300,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menegaskan bahawa kit ujian berkenaan terhad kepada penggunaan profesional sahaja. Pengedarannya kepada orang awam adalah dilarang. Kesemua perbuatan itu adalah satu kesalahan di bawah Akta Peranti Perubatan 2012, Akta 737. Sebarang pengedaran, periklanan dan penjualan peranti kit ujian itu juga dipantau pihak berkuasa Peranti Perubatan MDA. Tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana pihak yang didapati melanggar peraturan yang ditetapkan. MDA turut menasihatkan orang ramai agar membuat ujian pengesanan jangkitan COVID-19 di fasiliti kesihatan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat hari ini menggariskan 4 fokus utama berkaitan pelaksanaan dan pengurusan darurat di negara ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan berkata, keputusan dicapai hasil perbincangan bersiri ahli jawatankuasa bersama Sidang Darurat Majlis Keselamatan Negara. Antara perkara yang dipersetujui termasuklah mobilisasi sumber perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri. Antara yang disarankan di bawah perkara ini ialah pengajaran sementara kaki tangan awam ke tempat yang memerlukan perkhidmatan tambahan dan penggunaan aset kerajaan yang kurang optimum seperti kenderaan jabatan boleh dikongsi bagi kelancaran perkhidmatan kritikal. Turut disentuh integrasi keupayaan perkhidmatan hospital sektor awam dan swasta dalam tempoh darurat bagi memastikan koordinasi yang sistematik agar akses kesihatan dapat dijalankan secara menyeluruh. Di bawah fokus ini, sumber kesihatan dan kepakaran yang ada akan dioptimumkan bagi tujuan merawat pesakit sewaktu COVID-19, termasuk pengoperasian hospital awam, hospital universiti dan hospital angkatan tentera diletakkan sebagai hybrid berdasarkan konsep hospital cluster. Selain itu, mesyuarat juga bersetuju penggunaan kem Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN dan kem Bina Negara serta fasiliti yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai fasiliti tahanan sementara serta depo tahanan sementara bagi kegunaan Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Diraja Malaysia PDRM secara sewaan. Perkara ini bagaimanapun hanya melibatkan banduan dan tahanan dengan kesalahan ringan sahaja. Dalam sidang berkaitan, mesyuarat turut bersetuju agar Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM bertindak balas mengumpul sebarang pandangan atau maklum balas rakyat bagi memberi gambaran sebenar kepada kerajaan berhubung situasi darurat semasa. Tegas Tan Sri Muhammad Zuki, jawatankuasa teknikal ini akan terus meneliti dan memantau perkara berbangkit agar pengesyoran terbaik dapat diberikan kepada MKN untuk dipertimbangkan. 5 individu termasuk Ketua Sindiket Dadah terbesar dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas 18 pertuduhan mengedar dadah membabitkan rampasan bernilai RM341 juta awal bulan ini. Semua tertuduh mengangguk faham dan tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Mardiana Mahmad. Tertuduh Ketua Sindiket Goh Chi Kwang 44 tahun, teman wanitanya Lee Chia Hui 33 tahun, Bali Po Sho Kiat 38 tahun serta dua beradik Lee Chang Pung 39 tahun dan Lai Chang Lim 35 tahun didakwa secara bersama mengedar beberapa jenis dadah berbahaya termasuk ketamin dan metafetamin antara 102 gram hingga 210 kilogram. Kesemua mereka didakwa melakukan perbuatan itu di Taman Mount Aunstead, Taman Baiduri
dan Taman Setia Indah Johor Bahru antara 9 hingga 15 Januari lalu. Chi Kwang, Chia Hui dan Chang Lim masing-masing berdepan 3 pertuduhan, manakala Chang Pung berdepan 5 pertuduhan dan Syokiat pula 4 pertuduhan. Semua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 3+9B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah menetapkan 26 April depan untuk sebutan semula kes, sementara menunggu laporan kimia. Semua tertuduh antara 17 suspek yang ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Johor dalam 23 serbuan di beberapa lokasi sekitar bandaraya itu antara 8 hingga 23 Januari lalu. Ia sekaligus membawa kepada pembongkaran 2 makmal bagi memproses dadah dan 5 stor simpanan bahan terlarang itu. Di Mahkamah Magistrate Kuching, seorang pengarah syarikat berkaitan kerajaan JLC Sarawak direman 3 hari bermula esok kerana disyaki menerima rasuah. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Zaitun Anwar di Mahkamah Magistrate Kuching. Suspek umur 58 tahun ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki menerima suapan berjumlah RM2,000 pada tahun 2019. Suspek ditahan pada kira-kira jam 1.15 petang semalam di pejabat SPRM Sarawak ketika dia memberi keterangan bagi membantu siasatan. Suspek dipercayai menerima suapan daripada sebuah syarikat bagi tujuan pembayaran penyewaan gerai untuk program keusahawanan pada tahun 2019. Wang sebanyak RM2,000 sepatutnya dibayar secara terus ke akaun syarikat kerajaan negeri itu atau kelab syarikat. Bagaimanapun transaksi dilakukan melalui perbankan dalam talian terus ke dalam akaun peribadi milik suspek. Kes disiasat ke Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Bertemu kembali. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS merampas lebih 61 tan ayam sejuk beku dianggar bernilai RM495,608 yang cuba diseludup dari Thailand ke negara ini kemarin. Dalam kejadian kira-kira jam 4 petang itu, sebuah lori ditahan membawa ayam yang sudah dipotong dalam pemeriksaan di Kompleks Immigration Kastam Kuarantin dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam. Pengarah MAKIS Kedah Lily Rosalyn Paul berkata, pemeriksaan mendapati keratan ayam itu cuba dibawa masuk tanpa mematuhi syarat import dan dipercayai dibawa dari pusat penyembelihan tidak diiktiraf serta meragukan. Kegagalan mengemukakan maklumat berkenaan adalah kesalahan muka Seksyen 15-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Lebih 195,000 pelan data dan 3,773 peranti diedarkan sehingga 31 Disember lalu sejak pelancaran pakej pelan data dan peranti kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT daripada kategori B40 bersasar. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata 3,997 komputer riba dan desktop sedang dalam proses perolehan untuk diedarkan kepada golongan terbabit. Dalam satu kenyataan jelas Datuk Seri Noraini, antara inisiatif kementerian termasuk mendapatkan tawaran terbaik daripada syarikat pembekal pelan data dan peranti. Antaranya pakej istimewa pelan data daripada pelbagai syarikat pembekal bermula dengan harga RM28 selain tawaran diskaun bagi pembelian peranti. KPT juga mengadakan perbincangan dengan Bank Simpanan Nasional BSN untuk inisiatif pinjaman keuangan di bawah skim BSN MyRinggit iComSys bagi pembelian komputer riba oleh pelajar. Sementara itu, KPT melalui Yayasan Sukarelawan Siswa YSS turut melancarkan crowdfunding melalui tabung prihatin siswa. Ia sebagai platform mempelawa pihak luar menyalurkan sumbangan membantu meringankan kesulitan pelajar berkeperluan dalam meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sumbangan boleh disalurkan di akaun bank atau talian tertera. Berbudi pada tanah pasti ada hasilnya dan itu yang sedang dinikmati Muhammad Ali Abdullah, pengusaha ternakan itik nila dan kambing biri-biri. Ikuti laporan segmen Bijak Tani yang disediakan.
Bermula dengan menternak 2 ekor itik pada tahun 2017, jumlahnya bertambah sehingga 300 ekor hasil daripada proses pengeraman dan penetasan telur. Muhammad Ali berkata pada masa ini beliau masih mempunyai baki sebanyak 50 ekor itik lagi di rebannya selepas 250 ekor dibeli oleh penduduk kampung pada Disember lalu. Muhammad Ali, 60 tahun yang juga seorang pengusaha kedai makan, menternak itik bersama kakaknya Saleha, 70 tahun di satu kawasan tanah berhampiran rumah mereka di Kampung Manggis, Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Tanahnya pula cuma seluas 10 meter lebar dan 50 meter panjang. Apabila melihat hasilnya semakin meningkat, mereka nekat menjadikan bidang itu sebagai sumber pendapatan. Menurut Muhammad Ali, untuk menguruskan itik nila tidaklah begitu sukar kerana ia akan dilepaskan pada waktu pagi dan pulang sendiri secara berkumpulan pada waktu petang. Waktu makan itik nila ni biasanya kami bagi selepas asar. Dan waktu pagi kami buka lau dia tu untuk dia bebas dan makan rumput-rumput yang ada di kawasan ini. Jadi saya boleh katakan itik nila yang kami ternak ni adalah itik organik sebab makanan yang kami bagi itu hanya jagung dan rumput-rumput yang ada selain daripada lebihan makanan yang ada dekat kedai Hungry Curry ni macam nasi dan sayur-sayur yang berlebihan. Untuk makanan kambing-kambingnya pula, Muhammad Ali menanam rumput Napier. Katanya untuk menjimatkan kos perbelanjaan makanan, beliau juga banyak menggunakan tumbuhan yang tumbuh liar di kampungnya bagi digunakan untuk makanan kambing. Tumbuh-tumbuhan liar yang menjalar saya kutip, saya pergi ambil di sekitar kampung. Dan rumput Napier juga yang tumbuh liar tu saya juga pergi kerat lah. Saya kerat dan saya mesin bagi makan sehari 2 kali sebenarnya, waktu pagi dan waktu petang. Selain daripada dedak sebagai sumber makanan tambahan dan kacang soya sebenarnya saya bagi makan juga untuk kambing biri-biri ni. Menurut Muhammad Ali, ketika ini kambing-kambingnya itu sudah membiak kepada 18 ekor termasuk 5 ekor yang sedang bunting. Muhammad Ali menternak kambing biri-biri spesies Santa Inansa dan Barbados. Selain tidak mempunyai bulu seperti kebiasaan biri-biri kampung, harganya juga agak tinggi, antara RM800 hingga RM1,500 seekor. Katanya hasil daripada kedua-dua ternakan itu membolehkan beliau menjana pendapatan tambahan untuk keluarganya antara RM2,000 sehingga RM3,000 sebulan. Segmen Bijak Tani, Berita TV9. Lebih 50% penyewa mula menaruh minat untuk memiliki rumah sendiri. Trend memiliki rumah sendiri juga semakin rancak dalam kalangan golongan muda yang tinggal bersama ibu bapa mereka. Menurut Pengurus Negara Properti Guru Malaysia Sheldon Anthony Fernandez, kemunculan trend ini berikutan perubahan lanskap bekerja, iaitu bekerja dari rumah ekoran PKP bagi membendung COVID-19. Budaya bekerja dari rumah semakin ketara sejak penularan COVID-19 tahun lalu. You start seeing this trend that you don't have to live where you work, but you work where you live. So, urban areas or towns like, we've seen Seremban, for example, increase in terms of search volume post the first MCO, mainly because we know that most people who live there work in KL, but, maybe now with this option, you're starting to see that trend change, which is I could work from where I live. Pembelian rumah masa ini juga menarik dengan rejim kadar kaedah yang rendah serta kempen pemilikan rumah yang menawarkan pengecualian duty stamp dan cukai keuntungan harta tanah RPGT. Juga trend carian rumah dalam talian oleh pembeli berpotensi. We have about 65% market share as a market leader. We have over 8 million visits coming to our site, and based on Alexa's ranking, we are the top property site in Malaysia. Now, on top of this, because of all this content that we have, consumers spend a lot of time on our site, and thus making us a leader when it comes to engagement on site, the time they spend on site. And this is through the 47% market share that we have on SimilarWeb. Laman web Property Guru yang mempunyai lebih 450,000 senarai pilihan rumah kini adalah laman web hartanah nombor 1 di Malaysia. Bagi meraihkan kejayaan ini, Property Guru akan memberi satu rumah percuma bernilai RM600,000 menerusi peraduan hadiah rumah.
Antarabangsa, polis Israel mengarahkan pekerja di Wakaf Islam Baitul Maqdis menghentikan kerja-kerja pembasuaian kubah batu selama 2 hari sehingga mengakibatkan ketegangan berlaku. Arab News melaporkan pengarah bahagian Wakaf Jordan di Baitul Maqdis, Azam Khatib, sudah memaklumkan perkara itu kepada Duta Jordan di Tel Aviv, Ghassan Majlai, dan Menteri Wakaf di Aman Muhammad Khalailah. Israel mendakwa keputusan dibuat selepas seorang individu cuba membaik pulih siling Masjid Bab Al-Rahmah yang terletak di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Penduduk Islam juga diarahkan untuk mengosongkan tempat itu tanpa sebab. Dewan Wakaf Baitul Maqdis dijangka mengeluarkan kenyataan bagi mengutuk tindakan Israel yang melanggar pemahaman mengenai tempat itu. Pengarah Masjid Al-Aqsa, Syekh Omar Kiswani, berkata kerja pembaikan di kawasan Masjid Al-Aqsa merupakan hak orang Islam dan Israel tidak mempunyai sebarang kuasa untuk masuk campur. Presiden China Xi Jinping memberi amaran kepada pemimpin dunia mengenai ancaman perang dingin kepada pemimpin dunia dalam forum Davos secara maya. Jinping dilihat cuba menyampaikan mesej kepada pengganti Trump, Joe Biden, namun tidak menghadiri forum ekonomi dunia WEF yang diadakan setiap tahun itu. Dalam persidangan itu, Jinping menyatakan untuk membina organisasi kecil atau memulakan perang dingin baharu untuk menolak, mengancam atau menakut-nakutkan orang lain, ia hanya akan mendorong dunia kepada perpecahan. Ia disampaikan Jinping kepada pemimpin politik dan ekonomi dunia ketika Biden dalam pentadbirannya merancang untuk menghidupkan semula gabungan global bagi melawan pengaruh China yang semakin kuat. Belum seminggu memegang jawatan nombor 1 Amerika Syarikat, Presiden Joe Biden telah melakukan satu lagi pembaharuan. Beliau menandatangani perintah eksekutif beli barangan buatan Amerika. Perintah itu menyatakan keutamaan diberikan kepada syarikat dan produk Amerika dalam kontrak dengan kerajaan persekutuan. Ia bertujuan meningkatkan pengeluaran nasional dan menyelamatkan pekerjaan industri dan meningkatkan pelaburan di kilang dan pekerja. Perintah itu dilihat sebagai tepat pada waktunya, lebih-lebih lagi ketika ekonomi Amerika Syarikat bergelut menghadapi pandemik COVID-19. Bagaimanapun, arahan itu berisiko dikenakan terhadap rantaian bekalan luar negara dan juga rakan kongsi perdagangan Amerika terutama Kanada. Puluhan ribu petani di India melancarkan protes di New Delhi selepas tidak berpuas hati dengan 3 undang-undang pertanian. Undang-undang baru itu dilihat menindas golongan petani dan menguntungkan majikan serta syarikat perusahaan besar. Kebanyakan mereka memenuhi jalan raya dengan traktor dan mula bertindak ganas kepada pihak berkuasa. Ada di kalangan mereka menempuh perjalanan sejauh 100 km dengan traktor masing-masing bagi menimbulkan kekecohan di pusat bandar. Bagi meredakan keadaan, Menteri Pertanian India Narendra Singh Tomar menyatakan untuk menangguhkan undang-undang sekurang-kurangnya 18 bulan. Bagaimanapun, kebanyakan perusahaan mahu undang-undang itu dilaksanakan secepat mungkin. Sekian berita TV 9 malam ini. Terus patuhi SOP yang ditetapkan kerajaan dalam mencegah penularan COVID-19. Baiklah, sebelum berpisah, saksikan visual hasil seni 15 pasukan pengukir ais di Valora, Perancis. Saya Suzila Ida Yaakob. Assalamualaikum dan selamat malam.